Assalamualaikum semua, apa khabar? Semalam kita terbaca Ketua Menteri Sabah Datuk Syafiee Afdal yang juga Ahli Parlimen Sampurna Sabah mahu Yang di-Pertua dan rakyat mengusulkan satu resolusi undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Nampak gaya diorang ni masih lagi tidak puas hati Pakatan Harapan masih tidak puas hati di atas pelantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Kerana katanya pelantikan itu adalah dari Yang Pertuan Agong. Walau bagaimanapun Yang di-Pertua Dewan Rakyat telah menolaknya, telah menolak. Okey, apa yang saya nak katakan di sini ialah saya ada membuat temu bual dengan salah seorang penduduk di Sampurna. Ada beberapa. Jadi saya ingin paparkan temu bual saya dengan salah seorang penduduk di Sampurna Sabah. Kita dengar cerita daripadanya. Jadi bila anda dengar cerita daripadanya, maka anda akan kenal lah siapa itu Datuk Syafiee Afdal. Anda dengarlah betul-betul. Anda dengar dan anda teliti. Anda boleh komen selepas ini. Kita dengar sendiri daripada para pengundi ataupun penduduk di sana. Rintihan penduduk di Sampurna di bawah Parlimen Datuk Syafiee Afdal sendiri. Okey, boleh anda dengar, lepas tu anda fikir-fikirkan, anda lihat sendiri. Anda lihat sendiri apa yang berlaku pada rakyat di Sampurna di bawah Parlimen Datuk Syafiee Afdal. Dan jangan lupa klik subscribe di bawah sana tu, untuk anda ikuti lagi temu bual saya yang lain dan juga perkembangan terkini politik tanah air. InsyaAllah saya akan paparkan lagi. Dan juga sharekan pada rakan-rakan yang lain. Bagaimana berniaga di sini? Di Sampurna ni? Okey. Mana ada okey, bos. Kenapa? Kan selalunya kuat sini polis datang, kacau dah. Kenapa ada kacau? Kan kebanyakan sini tidak pegang IC. Tidak pegang IC? Ya, kebanyakan di sini, bos. Kamu ada IC? Saya tidak IC. Habisnya kamu orang Malaysia ke? Saya orang Malaysia, Bumi Putra Malaysia, bos. Mana kamu tahu? Atuk nenek saya pegang IC, bang. Datuk nenek kamu? Iya. Kamu pernah tengok IC mereka? Atuk saya mengundi di BN, bos. Dapat BRIM lagi. Dapat BRIM lagi. Atuk Habis? nenek saya. Bapak kamu? Bapak saya pun sama. Ya. Ibu kamu? Mak saya pun. Habis tapi kenapa? Itulah, tidak tahu, bos, kenapa. Bapak kamu tidak pergi minta IC untuk kamu? Sudah pernah buat urusan, bos. Tapi banyak yang dia minta itu ini. Berapa umur kamu sekarang? 30. Ya. Habis Ya, kenapa 30. kamu tidak berurusan sendiri? Hari itu saya coba berurusan sendiri di pendaftaran LADA tu. Lepas saya ambil sijil SPM, saya berurusan sebab saya punya SPM okey, saya ada 7 kredit. Oh. Ya, saya ada 7 kredit. Saya sekolah SMK Agasi, bang. Bahasa Inggeris kamu bagus? Kalau saya tidak silap bahasa Inggeris saya DRC. Okey. Lepas tu saya pergi berurusan pergi pendaftaran, bos. Dia cakap belum lagi. Saya kena pergi Putrajaya dia suruh. Kenapa perlu pergi sana? Dia sana. Di sini ada pejabat pendaftaran sendiri. Dia suruh pergi sana, bos. Putrajaya di Kuala Lumpur. Iya, itu yang susah. Habis kalau berurusan di sini bagaimana? Itu saya tidak tahu lah, bos. Time tu tahun 2002, bos. Lama sudah 2002. Ada dia minta wang ke apa-apa ke? Ada juga, dia cakap mempercepatkan urusan, dia cakap. Berapa itu? 300. Kenapa sampai 300? Saya tidak tanya banyak, bos, di pendaftaran. Habis Ramai kenapa orang tidak kan. kasih 300? Beda duit. Saya baru lepas SPM, bos. Saya sendiri di Ladatu, family saya disempurnakan. Bukankah Saya tinggal pendaftaran di itu asrama. percuma sekarang? Ataupun RM1 saja atau paling mahal pun mungkin RM10 saja. Itulah, dulu kalau saya tidak siap dulu RM1, bos. Jadi berapa ramai orang yang seperti kamu di sini yang tiada Ramai. IC? Memang ramai. Memang ramai. Sekolah sampai STPM. Jadi yang sampai- ganggunya polis-polisnya dari mana? Dari Sabah kah atau polis Semenanjung? Kebanyakan dari Sabah lah, itulah yang buat saya terkilan. Aha. Semua polis dari Sabah, ya. Sabah. Kami di Sabah disempurnakan. Polis Semenanjungnya bagaimana? Dorang okey. Ya. Bertugas macam biasa, tapi polis Sabah itu yang buat terkilan. Banyak bakes di sini. Kalau dia jumpa kamu tiada IC, apa yang dia bikin? Dia bawalah pergi balai. Kalau kau tak perlu 50 kah? Kau tak Kalau- perlu. Kalau Kalau tiada wang? tiada duit, telefon jadi mangsa. Kalau tiada telefon, bagilah gelang ke emas. Saya ini tiada emas, saya gelang. Kalau enggak, terpaksalah pergi balai. Tapi saya pernah lah ditangkap. Yang datang jamin saya punya atuk nenek. Atuk nenek kan Bumi Putra, pegang IC. Jadi siapa yang salah di sini dalam hal ini? Saya ni
sebagai rakyat biasa saya pun susah mau komen lah. Apa pandangan kamu lah? Kamu sepatutnya jadi rakyat Malaysia yang tidak susah hati kan? Patutnya ialah Pihak kerajaan lah. pihak kerajaan patut bantu kami lah. Karena kamu ni adalah rakyat Malaysia Ya, kan, bukan kami orang lahir luar. sini, Bumi Putra, Kamu lahir Bang, di hospital di sini kan? Hospital Jasa Sapken Sandakan. Saya masih ada bang. Saya punya kan klinik semua. Surat beranak ada? Saya ada surat beranak. Ada surat beranak, kenapa tiada isi? Itulah bos. Saya pun tidak tahu macam mana berurusan di Sabah ni. Fikir-fikirkanlah. Saya dengar kamu ada pohon pasport dari Filipina ya? Ya. Kenapa? Itu lagi mudah, lebih selamat. Tidak minta itu ini bos. Sedangkan kamu rakyat Malaysia. Iya, terpaksa sudah buat macam tu. Sebab di Sabah ni terlalu kuat checking. Maksudnya kalau tiada pasport, maka kamu tiada dokumen langsung Iya, lah. tiada dokumen langsung. Itu lagi susah. Kalau surat lahir pun banyak pertanyaan. Bagaimana Filipina benarkan kamu dapatkan pasport? Kami pergi immigration, Pak Bos. Minta pasport di sana? Iya, immigration Terpaksa sini. mengaku kamu rakyat Filipina? Iya, terpaksa. Immigration di mana? Immigration sini. Di sini? Iya, Di sini itu di mana? Di Sampurna. Nih. Di Sampurna sediakan pasport untuk cuma bayar kamu. RM90 saja kan. Jadi Dorang akan maksud tanya, kamu Filipina menyelamatkan kamu di sini? Maksudnya daripada ketakutan? Iya. Bukan, Macam itulah, sedangkan kamu rakyat bumi ini, Iya, negara begitu. lain yang Terpaksa, memberi sebab kalau di pendaftaran bertahun berabad. Faham? Bertahun dan Rakyat berabad. negara Malaysia tetapi dalam ketakutan meminta bantuan daripada Filipina supaya menyediakan dokumen pasport supaya mereka tidak berada dalam ketakutan. Betul tak? Iya. Ketakutan maksudnya diganggu oleh pihak-pihak kerajaan di sini termasuk seperti polis dan sebagainya lah. Mungkin juga daripada siapa lagi yang mengganggu? Itu siap bos. Kalau kita ada urus pasport sini, orang akan Immigration ada ganggu. Immigration tiada sebab Tidak. immigration yang bagi itu pas. Ya, tak. Dorang sahkan kita warga Filipina Okey. duduk sini yang dah bertahun lamanya. Maknanya bila dia dapat pasport di Filipina, dapat pengesahan daripada immigration mengatakan mereka boleh di sini kerana immigration Malaysia kerana mereka rakyat Filipina yang sah. Ya. Sedangkan mereka adalah rakyat Malaysia yang sah. Apa ini semua? Yang apa ini semua? Iya bos. Betul? Ya Setuju? betul. Setuju. Tadi kamu ada cakap kamu tiada IC. Iya. Tapi bagaimana kamu boleh didaftarkan di sekolah sampai boleh masuk PMR dan SPM kan? Sebab ada sijil lahir kan. Ada sijil lahir. Lagipun dulu-dulu masih senang bos. SPM dengan PMR diberi kelonggaran. Okey. Kalau kita ada surat lahir ataupun pegang resit IC, pengetua akan bagi satu surat tu di mana di sana kita disahkan boleh menduduki SPM dan PMR sebab kita warga negara. Okey, sekarang ada atau tiada usaha-usaha kerajaan di sini atau Tiada. pihak-pihak daripada wakil rakyat di sini untuk memudahkan kamu dapat IC? Yang ada penuh dengan janji. Penuh dengan janji. Tidak pernah dorong usaha. Wakil rakyat di sini yang besar ni siapa nama dia? Safi Abdal. Ahli parlimen di sini. Ya. Dia mempunyai jawatan yang cukup besar. Apa yang dia lakukan? Tiada apa-apa bos. Paling pun kalau rakyat dia macam orang sempurna Sabah Palau ni kan. Kena tangkap pun dia akan calling disuruh dilepaskan sebab dia punya Bumi Putra. Dorang Betul. semua tidak pegang apa-apa. Satu kertas surat menyurat tiada. Cuma dorang Datuk Safi sudah sahkan kan dorang tu memang asli Bumi Orang asli. Putra Sabah ni sempurna ni. Tapi Macam orang yang Palau. macam kamu ni bagaimana? Begitu juga Kamu Safi. tiada IC. Kamu orang asli. Habis kenapa tidak diusahakan untuk IC? Maksudnya pada wakil rakyat seperti Safi Abdal tu. Tidak tahu lah bos. Penuh dengan janji itu saja yang mampu saya cakap. Dorang penuh dengan janji saja. Dengar tu. Dengar Datuk Syafiee Abdal. Janji. Kuasa sudah di tangan. Kan awak boleh melakukan apa-apa saja untuk rakyat kamu. Tapi apa yang kamu lakukan? Beribu yang begini kan? Ya, Yang bukan menderita beribu. begini? Ya, sinilah Sabah Beribu. sempurna ni ramai. Rakyat negara kita yang dalam kesusahan setiap saat. Kamu tanggung. Datuk Syafiee Abdal, ada dia lakukan apa-apa untuk membantu kamu? Ada juga dia bagi kertas suruh pergi Putrajaya. Lepas tu? Tapi bila sampai di Putrajaya, pendaftaran sana banyak juga soal.
suruh pergi endorse mahkamah lah. Oh, bawa dapat sijil pengesahan lahir. mahkamah pula. Ya, macam banyak lah. Kita terpaksa pulang balik jauh bah. Akhirnya, apakah mereka berjaya dapat IC di sana? Tiada. Tiada. Dan Tiada. dia kembali ke sini. Kembali juga balik ke sini. Buang duit saja, bukan kita berduit sana sini. Apakah tujuan itu semua? Ha? Ini semua sekadar sebagai wayang daripada pihak politik kan? Ha? Konon-kononnya mereka membantu. Akhirnya mereka menambahkan susah lagi kepada mereka ini. Mereka ini bukan orang senang. Tahu berapa pendapatan mereka di sini? Sangat rendah. Semalam saya ada tanya seorang, dia minta kerja. Berapa gaji dia mau? Tahu berapa? Kasih 400 pun sudah cukup. Berapa? 400. Boleh hidupkah dengan jumlah yang begitu? Mereka hanya mau untuk makan. Itu pun disusah-susahkan lagi. Ha? Kenapa? Kenapa menyusahkan rakyat negara kita sendiri? Manusia yang paling hina di dunia ini adalah manusia yang tiada negara. Faham tak apa maksudnya? Faham tak? Sebab mereka sentiasa hidup dalam ketakutan. Nak berniaga tak dibenarkan, bergerak pun rasa bersalah. Akhirnya mereka ini siapa? Ha? Kan? Rakyat Malaysia, negara ini dijadikan seperti binatang dalam hutan. Sentiasa diburu. Bos bayangkanlah. Aku sendiri pun rasa pelik nih bos. Orang yang baru 1 hari di Sempurna nih, di Sabah nih, bahasa Melayu pun tak pandai 1 huruf pun, dapat pegang IC. My God, dari pendaftaran. Bagaimana dia boleh dapat tu IC? Guna duit lah bos. Guna duit. Berapa dia bayar? 4,000, 5,000, 6,000. Ringgit? Iya, ringgit Malaysia, RM. Kenapa kamu tidak begitu? Mana mau cikau duit, kerja sini gaji 250. Mana dia dapat duit banyak-banyak? Kakak dia kan memang lama sudah di Sempurna di Sabah, ada kedai besar. Duit pun banyak lah. Itu yang peliknya. Guna duit boleh. Kau dengar itu orang politik? Guna duit je. Mana mau cikau duit.